Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton setia sinema #IniSinemaku. Kita sudah pun di bulan yang terakhir pada tahun 2020. Ia bermakna kita semua akan sambut tahun yang baru pada tahun hadapan, iaitu tahun 2021, dan diharapkan kita dapat hapuskan COVID-19. Kita jaga kita. Nadir masih lagi di Finas Ulu Kelang dan banyak lagi tempat-tempat yang menarik yang kita akan jelajah hari ini. Kita ke segmen yang pertama, iaitu segmen sutradara. Kita buka episod 15 dengan pelakon dan juga pengarah hebat yang Nadir respect sangat-sangat. Siapakah pengarah tersebut? Jom kita saksikan. Semua hilang. Masalah aku semua dah hilang. Muhammad Samsul Muhammad Yusof ialah seorang pelakon, pengarah yang terkenal. Beliau terkenal menerusi filem-filem bergenre aksi dan seram sehingga berjaya mencipta rekod sebagai pengarah terbaik paling muda pernah memenangi anugerah Festival Filem Malaysia pada usia 25 tahun. Okey, saya menceburkan diri bidang pengarahan ni sebenarnya ramai yang tak tahu. Ramai yang orang sangkakan macam yalah ayah saya kan, dia dah lama terlibat dalam dunia perfilman. Dia maybe orang ingat, oh ayah saya yang bagi tahu saya, maksudnya dah plan daripada awal Syamsul jadi pengarah filem, Syamsul jadi pelakon filem, Syamsul jadi bla bla bla. Sebenarnya tak. Sebenarnya benda ni memang hadir daripada jiwa hati saya sendirilah. Di umur saya 9-10 tahun aku nak jadi macam ayah aku kan. So umur 15 saya nak jadi pengarah, sebab saya dibesarkan dalam suasana filem. Kau tahu tak kau biar dalam bapak kau? Anak derhaka. Sebab Aiman dah penat tanggung ayah. Biar yang mati seorang-seorang kat rumah ni. Ramai tak tahu saya bukan bermula dengan filem terus. Saya bermula dengan mengarahkan siri televisyen iaitu Gerahas, dan juga Sembilu dan Air Mata Maria. Banyak. Selama saya rasa 3, 4, 5 tahun kot. Dalam 4 years macam tu. 4 years straight, man. 4 years straight. Kat situlah saya banyak belajar lah. Selepas 3-4 tahun mengarah drama, barulah. Itu pun saya yang keep bagi proposal kat ayah saya kan untuk buat skrip. Saya tunjuk, okay ayah, saya dah ready nak jadi pengarah. Dia kata belum. So Alhamdulillah, selepas 3-4 tahun tu, pada tahun 2006 tak silap, tu adalah baru pertama kali peluang yang diberikan kepada saya untuk mengarahkan filem Evolusi KL Drift. Hai, muncung je. Takkan kalah ikut. Semua karya saya ada cabarannya yang tersendiri. Tapi kalau nak cakap kan, karya saya yang paling susah, saya akan cakap karya saya yang terakhir. Macam keadaan sekarang ni, karya saya yang terakhir adalah filem Mat Kilau. Kan, kenapa saya cakap macam tu? Sebab mungkin ada orang berpandangan, yelah kau dah buat lebih pada 10 filem, so maybe macam senang lah mengarah tu. Tak. Kerana bila kita mengarah lebih banyak filem, kita lebih dapat lebih banyak ilmu. Dan bila banyak ilmu juga, kita nampak kekurangan kita yang sebelum ni. Pukul 3 pagi lagi mau kacau orang kah? Sejuk-sejuk ini macam baik lu balik peluk bini bikin anak mah. Sudah lama kau tarik lu punya isteri perut keluar. Pelakon-pelakon yang otak-otak yang hebat ni, macam Nasib Bilahan, Syamnor, mereka ni lebih menghormati pengarah walaupun muda. Diorang profesional. That's why I said now pelakon-pelakon muda harus belajar benda tu. Di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Begitulah juga dengan Samsul Yusof yang mengikut jejak bapanya Datuk Yusof Aslam untuk menjadi pengarah yang berjaya. Dalam Sinema Buzz minggu ini, kita ke Bollywood bersama pelakon veteran Amitabh Bachchan. Apa cerita? Roll VT. Amitabh Bachchan dilahirkan pada 11 Oktober 1942 dan memulakan kerjaya filemnya pada tahun 1969 dengan membintangi filem Saat Hindustani. Kerjayanya mula memuncak selepas berlakon dalam filem Zanjir, Diwar dan Sholay sekitar awal tahun 1970-an. Bukan sahaja seorang pelakon, beliau juga adalah seorang bekas pengacara program televisyen dan juga penerbit filem. Sehingga kini, beliau masih dianggap seorang tokoh dalam dunia perfilman di Bollywood dan antara pelakon tersohor yang mendapat bayaran tertinggi sehingga kini. Suami kepada pelakon Jaya Baiduri dan bapa kepada pelakon Abhishek Bachchan ini telah menerima beberapa penghargaan. Padma Shri pada tahun 1984, Padma Bhushan tahun 2001 dan Padma Vibhushan pada tahun 2015 daripada Kerajaan India atas pencapaiannya dalam dunia seni Bollywood.
Pada tahun 2007, beliau juga telah menerima penghargaan Knight of the Legion of Honor daripada Kerajaan Perancis. Atas popularitinya sebagai pelakon veteran Bollywood terkenal, beliau telah berjaya menembusi pasaran filem Hollywood apabila berlakon dalam Baz Luhrmann The Great Gatsby pada tahun 2013. Sepanjang penglibatannya dalam dunia seni selama 4 dekad, beliau telah membintangi 180 buah filem Bollywood dan telah menerima 240 anugerah dan penghargaan. Daripada jumlah tersebut, 25 anugerah adalah daripada anugerah pelakon lelaki terbaik. Claudia Tan mungkin baru berumur 22 tahun. Namun naskahnya Perfect Addiction yang meraih 81 juta bacaan di Wattpad, sebuah platform penceritaan utama, telah menarik perhatian pembikin filem Hollywood. Constantine Film menjalin usaha sama dengan produser Jeremy Bow yang terkenal dengan franchise Resident Evil untuk menterjemahkan novel penulis kelahiran Kuching Sarawak itu yang menerima anugerah People's Choice pada Waltz 2015 ke layar perak. Lakon layar mengenai peninju wanita itu akan ditulis oleh Stephanie Sandys yang mencipta nama menerusi The High Life dan Pyramid. Di Yogyakarta, Indonesia baru ini telah berlangsung Festival Filem Asia Jogja Netpack ke-15 yang menyaksikan 3 filem cerita tempatan terpilih sebagai official selection, iaitu Malu arahan Edmund Yeo, Selain Prebet Sapu oleh Muzammil Rahman dan dokumentari The Love of Tapang Tree oleh Nova Go. Turut dipertontonkan kepada khalayak antarabangsa sepanjang festival antara 25 hingga 29 November 2020 itu ialah 6 filem pendek, termasuk The Cloud Is Still There karya Mickey Lai dan Pion arahan Jun Wong, Saiful Yahya dan Shah Zainal. Selepas menembusi Festival Filem Asian Barcelona ke-7, Festival Filem Asia Bangkok dan Festival Filem Udin Faiz, motif arahan Nadia Hamzah akan mewakili Malaysia sebagai official selection ke Festival Filem Luang Prabang ke-10 di Laos yang berlangsung secara atas talian antara 4 hingga 10 Disember 2020. Motif yang menampilkan Sharifah Amani dan Datuk Rosham Noor akan ditemani Metro Malay arahan Haran Kaveri dan Shoban yang lebih dulu meraih anugerah kesedaran sosial terbaik Tamil Diaspora pada filem Tamil Norway ke-11. Ia dibintangi Satish Kumar dan Punita Shanmugam. 2 karya tempatan, Talent Time dan Here Away, adalah antara 30 karya antarabangsa dari 15 negara yang dijadual dipertontonkan secara dalam talian pada Festival Filem True Colours antara 3 hingga 12 Disember 2020. Talent Time yang dihasilkan pada 2009 adalah yang terakhir daripada Allahyarham Yasmin Ahmad dan Here Away mengenai seorang pelarian Yaman yang hidup di Malaysia dan merupakan arahan Amin Kamrani pada 2019. Syabas dan Tanya daripada Finas. Nervous lah, kamera kat sini. Orang depan ni ramai ni nak syuting ni. Kita macam mana mata aku nak pandai lepas dah cakap ni mata nak gimana ni. Kita tak tahu. Peminat tegar Nordin Ahmad asalnya, Hidir Ali Razali memang tidak pernah menduga usahanya menjejaki kehidupan bintang legenda filem Melayu itu selama 22 tahun berhasil dibukukan akhirnya. Nordin Ahmad Permatasuni terbilang merupakan biografi pertama seumpamanya yang menyusuri perjalanan bintang terkenal pada era 50-an hingga 60-an itu sebagai anak wayang. Buku ini merupakan buku pertama tentang seniman Nordin Ahmad, seorang pelakon, pengarah dan anak seni yang begitu besar sumbangannya kepada sejarah perfilman tanah air, tetapi kisahnya agak sedikit tenggelam. Buku ini merupakan buku pertama tentang Nordin Ahmad yang sebelum ini belum pernah diterbitkan oleh mana-mana pihak. Jadi boleh dapatkan buku ini. Buku ini berharga RM120, setebal 215 muka surat dan kesemua muka surat dalam ni ialah muka surat berwarna. Jadi boleh dapatkan buku ini dengan menghubungi Cinephilia Books di talian 011-1657-1468 dan email kepada kami hello@cinephilia@gmail.com.
Kehidupan sebenar Nordin yang jarang diperkatakan malah dianggap hampir misteri, sedangkan filem dan lakonannya terus dikagumi sampai kini, seperti Semerah Padi, Hang Jebat, Gurindam Jiwa dan Cucu Datuk Merah. Antaranya menambah rasa ingin tahu hidir untuk menyelami siapa sebenarnya insan berbakat ini. Sebenarnya sebelum ini, tarikh lahir Nordin Ahmad adalah palsu, sehingga saya menerima pasport Nordin Ahmad pada tahun 2016 ketika saya pergi menemu bual keluarga beliau di Singapura. Keluarga telah menunjukkan pasport dan itulah tarikh lahir Nordin Ahmad yang sebenar. Apabila saya dapat tarikh itu, terus saya rombak semula manuskrip dan saya pindah balik semua dan saya secara serius bermula tahun 2016. Sehinggalah ianya terterbit. Itulah sebenarnya masalah utama dia, tarikh lahir tak betul. Maka tidak hairanlah apabila penerbitan biografi Nordin Ahmad ibarat pucuk dicita ulang mendatang bagi penerbit seperti Cinefila Books Daniel Aziz Ahmad yang juga merupakan peminat filem Melayu lama. Apa yang saya boleh katakan tentang buku ini? Banyak kisah-kisah dan sisi belakang tabir yang kita tak tahu sebenarnya tentang Nordin Ahmad ada terkandung dalam buku ini. Salah satunya yang paling penting adalah tarikh lahir beliau. Kembali bersama saya Nadin Nasar di Sinema #IniSinemaku. Kepada semua peminat-peminat filem boleh dapatkan buku biografi Nordin Ahmad Permata Seni Terbilang yang menyusuri perjalanan beliau dari 1929 hinggalah 1971. Kita ke segmen yang seterusnya iaitu segmen casting bersama Lana Nordin dan juga Sean Lee. Sean Lee Jia Eun juga dikenali sebagai Sean LGE merupakan seorang personaliti, pengacara dan pelakon lelaki yang sinonim dengan aksi komedi di Malaysia. Sean mula dikenali ramai apabila membawa watak Joe dalam drama bersiri Keluarga Pontimau tahun 2015. Mulanya Sean mula buat di YouTube dulu. Sean banyak buat konten online. Dari situ Sean dapat dikesan oleh seorang director nama dia Rewan Ishak. So dia pun panggil Sean untuk buat satu web series. Dari situ Sean dah masuk, lebih kurang masuk industri tapi komersial lagi. Dan lepas komersial tu keluar, tiba-tiba stesen panggil, "Yo Sean, you nak berlakon tak? Kita ada satu role untuk awak untuk buat drama kat TV3. Saya pun cakap, okey lah, boleh lah. So kita masuk lah. Dari situ kita dah start. Dan Sean buat pengacara. Dan Sean sampai sekarang lah. Patutlah dia tak teks aku sepanjang hari. Puteri. Oh, okey. Drama yang Sean paling suka adalah drama Sweet Dreams. Sebab dalam drama tu, Sean bukan saja berdialog biasa tapi kita berdialog dari segi sign language. So itulah yang sangat menarik sebab Sean, salah satu benda yang Sean sangat suka dalam industri ni adalah Sean dapat belajar banyak benda dalam hidup Sean. Kalau ambil watak yang bisu, maksudnya kita kena belajar buat bahasa isyarat. So dari situ kita dah dapat belajarlah something new kat situ. So ya. Nak pindah ke? Tak duduk sebelah aku lagi ke? Uncle ni mana ada nak pindah-pindah, tak ada nak pindah-pindah. Watak-watak yang Sean tak dapat lagi Sean nak ambil watak yang dia macam psycho sikit lah, gila-gila, pembunuh bersiri ke macam tu kan. Saya nak juga watak-watak macam tu, watak-watak gila lah yang ada masalah mental, gangguan mental dia. Itu Sean sangat minat. Tapi dari segi keluaran dia nampak normal. Itulah membuatkan watak dia menarik. Saya selalu berdoa. Digelar Pamela Anderson Malaysia, siapa lagi kalau bukan Lana Nordin. Cukup berbakat apabila menjiwai watak yang diberi dan kalau anda nak tahu, penglibatan Lana di dalam bidang lakonan ibarat rezeki terpijak. Saya berlakon dengan Rozana Cik Wan. Masa tu saya first berlakon drama, dia pun first. Mula-mula berlakon telemovie under Juri Latif. Tajuknya Tidurlah Permaisuri. Tak kata bagi kasih, dia tak bagi kasih, dia terus bagi watak terus. Saya tanya Abang Juri betul ke ni nak bagi saya ni? Saya ni tak apa, awak buat lakonan macam mana awak berlakon dalam kapal terbang. Perasaan malu, ya, macam nervous lah. Kamera kat sini, orang depan ni ramai ni nak syuting ni. Kita mana mata aku nak pandai lepas dah cakap ni mata ni gimana ni? Kita tak tahu. So Abang Juri banyak membantulah. Dari situ baru sikit saya pick up. I'm quite fast learner bila tengok orang lain berlakon. Oh, okey macam ni kan. So kita kena ada initiative sendirilah. Cuma bila nak hafal dialog tu yang
Masa mula-mula tu agak sukar sikit. Selepas banyak menerima tawaran berlakon, Lana Nordin nekat untuk menumpukan sepenuh perhatian di dalam bidang lakonan. Niatnya tidak sia-sia apabila diberi peluang membintangi drama bersiri Dunia Baru. Masa yang dalam Goleng Gincu, seriously Bernard panggil 3 orang casting saya, Fasha dengan siapa lagi seorang saya ingat. So, saya terkejut diorang pilih saya sebab yang datang ni semua yang dah berlakon. So diorang pilih watak saya sebab ada satu scene tu dia bagi watak macam psycho, bagi anak patung benda dah, saya duduk dalam bilik mak. Dia kata watak tu awak boleh buat. Dia kata nampak sangat awak macam, oh nampak saya psycho lah. Nampaklah macam you betul-betul geram. Okey, saya betul kejut sebab drama tu kan urban. Umum mengetahui Lana sudah pun kembali aktif berlakon selepas 2 tahun berehat. Jadi bila dah buat comeback ni, watak apa yang Lana ingin lakonkan? Takkan antagonis lagi kan? Sebenarnya coming soon Lana dapat watak malu cakap perempuan yang kampung, baik, yang lemah lembut, cakap tak mati macam tu. Tapi saya memang watak baik cerita ni. Intonasi yang cakap lembut-lembut je. Cabaran tu. Itu cabaran untuk saya lah sebab saya ni suara yang nyaring, yang lantang. Saya kena tak baik. So bagi saya tu kena buat sehabis mungkin dan nampak natural. Kalau kita tak pandai buat nanti nampak fake. Finas menerusi jawatankuasa Hal Ehwal Industri Kebajikan dan Data Industri meneruskan kesinambungan program ziarah Finas Prihatin 2.0 dengan menyantuni 50 lagi penggiat industri kreatif. Program yang memberi penekanan kepada golongan veteran yang berdepan masalah kesihatan, keuzuran dan terputus rezeki ketika berdepan cabaran COVID-19 ini juga adalah antara salah satu cara Finas menghargai jasa dan pengorbanan mereka kepada industri seni tanah air. Sementara itu pada 25 November 2020 lalu, pengurusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid telah menyertai satu sesi lawatan ke lokasi penggambaran program Travelog Saji Ramadan Celebrity di River Cruise Melaka. Sesi selama 2 hari itu dianjurkan bersama oleh Guan Teamwork Sendirian Berhad dan RTM. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada syarikat produksi Guam Network telah pun mengundang kita di Finas untuk menyaksikan satu program istimewa Saji Ramadan Celebrity, dan kita juga telah pun dijemput untuk turut serta melihat penggambaran untuk memantau SOP, dan dalam masa yang sama kita juga diberikan peluang untuk terlibat dalam rakaman yang akan disiarkan oleh pihak RTM semasa Ramadan nanti. Sehari sebelumnya pula telah berlangsung majlis penyerahan surat tawaran pelaksana dana kandungan digital atau DKD sesi 1 2020 secara maya di Bilik Mesyuarat Pejabat Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Kita mempunyai keyakinan penuh kepada pemain industri, produser, pengarah, pelakon dan kru bahawa mereka semua mempunyai bakat dan kapasiti untuk melahirkan filem-filem yang bermutu tinggi. Saya berharap apabila kita secara beransur-ansur mengeluarkan dana kandungan digital ini, dia dapat menyuntik semangat. Hari ini saya amat gembira kerana ia telah menempa satu lagi sejarah dalam program yang telah dilaksanakan oleh Finas di bawah norma baru. Tak pernah terfikir dalam pemikiran saya yang hari ini berjaya juga kita buat program penyerahan surat tawaran kepada semua penerima-penerima dana melalui video conference disertai oleh YB Menteri kita. So inilah satu perkara yang kita katakan inovasi yang kita cuba paparkan. Tidak ada alasan kerana COVID ni untuk kita melengah-lengahkan perkara. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada semua tim Finas, tim dana saya, tim produksi saya dan juga kepada pejabat YB Menteri, KKMM di atas kejayaan kita punya program pada hari ini, kerana ini telah mencetus satu sejarah. Kita berjaya menyerahkan surat tawaran melalui Maya, iaitu video conference, dan juga saya ucapkan juga tahniah kepada semua penerima-penerima dana pada hari ini.
Mulai 16 Disember 2020, Ayuh berkongsi rasa menerusi persembahan teater rasa yang menghimpunkan naskah dan puisi sastrawan negara Allahyarham Datuk Usman Awang. Antaranya, Matinya Seorang Pahlawan serta Uda dan Dara. Dipersembahkan oleh Sanggar Teater Fauziah Nawi dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Gagasan Transformasi Anak Seni dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Teater arahan Fauziah Nawi ini dijadual dipentaskan secara maya sehingga 22 Disember 2020. Dibintangi Ainina Ahmad B dan Isyariana Cik Azmi serta menampilkan lagu susunan One Shade dan koreografi Azlan Komeng. Teater berdurasi 40 minit ini boleh ditonton pada harga RM33. Info lanjut, layari www.cloudtheatres.com/show/rasa. Teater rasa ini sebenarnya adalah cetusan daripada bintang ke bintang. Saya pilih beberapa puisi yang saya suka dan saya gabungkan dengan dua drama yang ditulis oleh Usman Awang, iaitu Matinya Seorang Pahlawan dan juga Uda dan Dara. Sebenarnya arwah abah dengan mak tak minat anak-anak mereka semua masuk dunia seni. Ditubuhkan pada 1960, Merdeka Filem Studio lahir di tengah kemerosotan industri perfilman Melayu yang berpusat di Singapura yang akhirnya menyaksikan penutupan Malay Film Production dan KT Keris. Dibuka oleh Ho Ah Lok yang lebih dulu mendirikan Merdeka Film Enterprise pada 1958 selepas meninggalkan KT Keris bersama H.M. Shah. Ia beroperasi di Ulu Kelang, Selangor, dikelilingi hutan, bersebelahan pula dengan zoo negara serta memiliki dua struktur bangunan iaitu studio nombor 1 dan studio nombor 2 selain sebuah make-up room. Ia muncul dengan filem pertamanya, Ton Tija, arahan Tan Sri L. Krishnan yang dibintangi Abdullah Cik dan Salmah Ahmad sebelum dibeli Shaw Brothers yang menyaksikan penghijrahan lebih ramai artis dari Singapura ke Kuala Lumpur termasuklah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Selepas loceng maut pada 1977, studio ini ditutup antaranya berikutan persaingan daripada TV dan kemasukan filem berwarna Hindi dan Indonesia. Sehingga 1980, Merdeka Film Production menghasilkan 89 filem Melayu dengan filem terakhirnya Adik Manja, arahan Osman Hafsham pada 1980 sebelum studio ini dibeli Finas pada 1985. Kembali bersama saya di Sinema #ini Sinemaku. Itulah dia sedikit info yang dapat kami kongsikan pada anda semua tentang Studio Merdeka. Ramai pelakon-pelakon yang terkenal dilahirkan daripada Studio Merdeka. Dan seterusnya kita ke segmen yang terakhir. Apa cerita? Jom kita saksikan. Lirik Datuk Jamil Sulong menyempurnakan banyak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Antaranya Azizah, Merak Kayangan dan Berkorban Apa Saja. Tiada kata secantik bahasa pula adalah antara nukilannya untuk filem lakonan seniman agung itu, Anakku Sazali pada tahun 1956 yang turut menampilkan isterinya seniwati Datuk Rosnani Jamil. Anwar D. Jamil sebaliknya memilih untuk mengikut jejak langkah ayahnya dalam pengarahan dan pada usia 30 tahun muncul dengan filem pertamanya, Tuah, lakonan Datuk Jamal Abdillah dan Erma Fatimah. Tuah meraih anugerah khas juri pada Festival Filem Asia Pasifik ke-34. Sebenarnya arwah abah dengan mak tak minat anak-anak mereka semua masuk dunia seni. Perlu habiskan persekolahan, dapat degree, lepas tu barulah kita boleh pilih kerjaya kita lah. Saya lebih minat pada penulisan, jadi saya mula menulis lepas sekolah lah. Saya terus masuk Straits Times sebagai wartawan. 79 saya ambil cuti kerja, ambil degree dalam kewartawanan. Dari ITM balik jadi wartawan, lepas tu TV3 mula saya jadi penerbit antara dua penerbit utama TV3. Oleh kerana itu broadcasting satu dunia baru, saya dibenarkan lah. 88 baru saya rasa saya dah sedia untuk mengarah filem.
Sebab pada masa tu RTM ada keluarkan program drama swasta. Jadi bolehlah saya cuba. Tapi zaman dulu tu susah sikit. Kita shooting 16mm punya filem, bukan video. Kita mesti shooting filem. Jadi drama pertama saya 88, kalau tak salah, Karam di Mata, Karam di Hati. 3 episod. Shooting dekat KL, cuci dekat Hong Kong. Lepas tu balik sini. Mak cakap, okay, dia buat filem lah. Satu. Mak tanggung kos, mak akan produce lah. Jadi saya buat tuah. Shooting 88, tayang 89 dan masuk festival semualah. Dilahirkan di Singapura pada 9 Disember 1958, Anwardi mengikut keluarganya berhijrah ke Malaysia pada usia 11 tahun. Ia juga fasa semasa jatuhnya industri perfilman Melayu di Singapura dan peralihan ke era Studio Merdeka di Kuala Lumpur. Bagaimana ia mempengaruhi kehidupan dan perspektifnya terhadap seni. Waktu tu saya baru 11 tahun. Maknanya tak tahu banyak tentang seni. Saya dibenarkan masuk studio pun 2-3 kali. Masa dekat Jalan Pas, saya masuk studio untuk syuting filem Gerak Kilat dengan Raja Besiung. Jamil Sulong dan Rosnani Jamil, dua legenda dunia perfilman Melayu. Bilakah kali pertama beliau menyedarinya? Sekolah menengah dekat KL, ayah buat Sayang Anakku Sayang, baru saya tahulah siapa Jamil dalam dua filem ni kan. Sebelum tu memang masih muda sangatlah. Sayang Anakku Sayang kalau tak salah 71. Jadi sejak Sayang Anakku Sayang saya ikut kerjaya arwah abah. Siapa dia? Arwah cakap, be your own man. Buat filem apa yang you nak. You ada your own style. Saya memang apabila saya jadi pengarah filem, saya selalu berbual dengan dia tentang filem. Dia pun memang mengajar saya to appreciate filem-filem yang bagus. Pada 2020, Anwardi tampil dengan Showtime 1958 yang skripnya disiapkan setelah 30 tahun. Kenapa Showtime 1958? Saya suka tentang konsep bukan bangsawan tapi persembahan zaman dulu, Showtime, variety show. Ada nyanyian, ada lawak jenaka, tarian, ada Ratu Kebaya zaman dulu. Kita pernah nampak babak-babak ini dalam filem Piramli, dalam Kebaya kan. Saya ingin sebagai tribute. Jadi orang tengok filem ni tahu apa yang berlaku di stage show zaman 58. Satu yang kita tak pernah nampak. Ada lagikah impian yang ingin ditunaikannya? Impian saya buat siri panjang untuk Netflix, Jalan Ampas. Bagaimana Piramli, Alisata hidup, the politics of the studio. Kini saya berada di Pawagam Mini P. Ramlee dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada anda semua minggu ini. Untuk info lebih lanjut, anda boleh layari www.finas.gov.my dan ikuti perkembangan Finas di Instagram dan juga Facebook. Moga kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Nadir Nasar. Begitulah hebatnya perjalanan suka dan duka pelakon-pelakon Melayu klasik lama yang tiada bandingannya sehingga kini. Sebelum kita berakhir, sinema tinggalkan anda dengan OST Showtime 1958, lagu Hitam Manis karya Nurzaini Muhammad dan Jalil Saneh. Sampai kita jumpa lagi, teruskan menonton sinema. Yang hitam manis, pandang tajammu, pandang tajammu. Yang hitam manis, pandang tajammu. Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak